Kami pun terus berlari melanggar tunggul-tunggul buruk, melanggar akar yang menjalar di bumi. Matlamat kami mahu sampai segera ke tepi jalan raya yang jaraknya bukanlah dekat. 2-3 kali kami jatuh dan setiap kali jatuh kami segera bangun. Apa yang menakjubkan diri saya, setiap kali saya bangun dari jatuh, saya rasa seperti ada orang yang membantu saya. Selain dari itu, saya juga merasai seperti ada orang yang mengikut ataupun menemani perjalanan kami. Saya tanyakan perkara tersebut kepada Najib. Dia juga merasakan seperti apa yang saya alami. Akhirnya, kami sampai di tepi jalan raya Batu Hampar ke Taiping. Seluruh tubuh kami dibasahi dengan peluh. Kami terpaksa berehat sebentar di bangsal tempat orang menanti bas. Bila rasa penat sudah hilang, perjalanan pulang ke rumah akan disambung kembali. Kamu tak mahu tengok orang pingsan tepi jalan? Seorang lelaki yang berbasikal melintasi di hadapan bangsal tempat kami berhenti rehat. Di mana? Jerit Najib. Di depan sana, jawab lelaki itu tanpa mahu berhenti. Siapa pula hamba Allah yang malang itu? Ini sudah pasti menjadi korban kenderaan yang lari. Memang, pemandu yang tidak bertimbang rasa patut dihukum, fikir saya dalam hati. Marilah kita pergi tengok, Tamar. Jomlah, jom. Siapa pula yang malang tu ya? Kita tengok dulu baru kita tahu siapa orangnya. Cakap kamu tu betul lah, Najib. Sudahlah. Marilah. Najib segera menarik tangan saya dan kaki saya pun melangkah menuju ke arah tempat yang dikatakan oleh lelaki yang berbasikal tadi. Dari jauh saya dan Najib nampak orang ramai berkerumun tidak jauh dari tiang telefon. Ada beberapa buah kenderaan yang berhenti tetapi bergerak kembali sesudah melihat apa yang berlaku. Kami sampai ke tempat orang ramai. Tanpa membuang masa, kami terus bergabung dengan mereka. Saya dan Najib terkejut. Kami segera berpandangan. Memang tidak kami duga, orang ramai sedang mengerumuni Amjal Kamal yang terlentang atas rumput. Di tubuhnya tidak terdapat sebarang luka atau kecederaan. Anehnya, Amjal Kamal tetap mengeluh dan mengadu sakit. Sepasang kelopak matanya berkeadaan separuh terbuka. Amjal Kamal memberitahu orang ramai yang mengelilinginya, kulit tubuhnya terasa pedih seperti kena bahang api yang cukup kuat. Sesekali dia membengkokkan badannya. Siapa orangnya? Terdengar seseorang bertanya. Aku tak berapa nak kenal lah. Tapi perkara ni aku rasa macam aku pernah lihat rupanya sekali dua di masa aku di pekan. Terdengar suara dari seseorang. Ketua Udin Tarzan, kepala judi dan penyamun. Biarkan je lah dia kat situ. Dia dah menerima balasan dari Allah kerana kejahatan dia. Jawab seseorang dari arah kanan saya. Amjal Kamal meracau tidak tentu arah. Kata-kata yang dituturkannya sukar difahami. Mungkin Amjal Kamal bertutur dalam bahasa Nepal, bisik batin saya. 2-3 orang yang berada di situ turut ketawa bila mereka melihat Amjal Kamal menggerakkan badannya atas rumput macam ular sambil mengunyah rumput yang hijau. Janganlah ketawakan dia. Kita ni harus melakukan sesuatu. Seseorang tua muncul dari arah belakang saya. Seluruh perhatian orang ramai tertumpu pada orang tua itu. Mengetawakan orang yang sedang sakit ni bukanlah perbuatan orang yang beriman. Lanjut orang tua itu. Dia segera menerpa ke dada jalan raya lalu mengangkat tangan kanannya menahan kereta yang lalu. Sebuah kereta berhenti. Kenapa? Tanya pemandu kereta. Tolong bawakan orang ni ke hospital. Hospital Taiping ya? Tanya pemandu kereta Ford Escort yang berwarna hitam. Orang tua itu menganggukkan kepala. Pemandu kereta termenung sejenak. Dia agak keberatan untuk memenuhi permintaan orang tua tersebut. Amjal Kamal masih lagi terkapar atas rumput. Bawalah dia ke hospital. Kamu tak rugi menolong dia. Lagipun dia tak sakit kuat. Kereta kamu pun tak kotor kerana tubuhnya tak berdarah. Lepas kamu hantar ke hospital, kamu tinggalkan saja di situ. Kerja semudah ini kamu keberatan lagi nak tolong ya? Soal orang tua itu.
Sudahlah, jangan cakap banyak. Masukkan saja dia kat belakang tu. Suara pemandu kereta bersuara lantang. Amjad Kamal pun segera diangkat ke dalam kereta. Ada sesiapa ke yang nak ikut ke Taiping ni? Tanya pemandu kereta pada orang ramai yang berada di situ. Bila mata pemandu kereta tertumpu ke wajah saya, dia menghadiahkan senyuman. Rasanya saya pernah melihat wajahnya, tetapi di mana ya? Saya kurang pasti. Itu Wak Juno lah. Patutlah bahasa Jawanya pekat, kata Najib. Yalah, aku ingat sekarang. Dia ni dari kampung Talang. Selalu datang ke tempat kita, menjajah tikar mengkuang, tudung saji dan bakul. Lama juga aku nak mengingat dia ni, Najib. Kau lemah ingatan lah, sindir Najib. Kami ketawa serentak. Orang ramai yang berada di situ merenung ke arah kami. Biar saya yang menemaninya. Orang tua itu membuat keputusan. Tanpa membuang masa lagi, dia terus masuk ke perut kereta. Beberapa minit kemudian, kereta yang dipandu oleh Wak Juno terus bergerak meninggalkan kami. Orang ramai segera bersurai. Saya dan Najib kembali ke bangsal untuk menanti bas. Rasa cemas mula mengganggu perasaan saya. Macam-macam perkara buruk terbayang dalam tempurung kelapa. Ya Allah, dalam tempurung kepala. Bas yang dinantikan pun tiba. Saya dan Najib pun segera naik. Kami memilih tempat duduk tidak jauh dari pemandu bas. Saya menoleh ke kanan. Saya terlihat orang tua yang menahan kereta Wak Juno berada di situ. Tadi bukan ke pakcik ikut kereta Wak Juno? Tanya saya. Kata orang tua itu sambil gelengkan kepala. Maafkanlah saya kerana saya tersalah orang. Saya tersipu-sipu malu. Tak mengapa. Salah silap perkara biasa dalam kehidupan manusia. Awak dah jumpa Agam? Orang tua itu mengajukan pertanyaan. Matanya merenung ke arah pokok di kiri kanan jalan. Saya dan Najib sering saja membengkokkan badan ke kiri atau ke kanan bila bas menempuh selekor yang tajam. Tetapi orang tua itu tetap tidak bergerak. Satu persoalan timbul dalam hati saya. Macam mana orang tua ini mengetahui pertemuan saya dengan Agam? Siapakah dirinya yang sebenar? Pakcik ni siapa? Soal Najib. Bas terus meluncur. Penumpang bas tidak begitu ramai jumlahnya. Banyak bangku yang kosong. Aku ni datuk pada Agam. Berapa umur pakcik sekarang? 170 tahun. Wah, kata saya separuh menjerit. Semua mata yang berada dalam bas tertumpu ke arah saya. Mana ada manusia yang berusia selanjut itu? Kalau ada pun, pasti tidak mampu melangkah, apalagi bergerak ke sana dan kemari. Mustahil lah, kata Najib. Tak ada yang mustahil pun, kalau Allah mengizinkannya, ungkap orang tua itu tenang. Saya terdiam. Bas terus meluncur dengan laju. Saya masih meragui kebenaran dari kata-kata yang diluahkan oleh lelaki tua itu. Ketika bas melalui selekoh yang agak tajam, orang tua itu bangun lalu menekan loceng bas. Aku dah sampai. Ingat tentang kebesaran Allah. Bila kita ingatkan kebesaran Allah, tak ada sesuatu yang mustahil di dunia. Tak ada manusia yang boleh mengukur kelebihan Allah. Cubalah mengenali diri sendiri dahulu. Orang tua itu menunjukkan kata-kata itu kepada saya. Memang terasa diri saya disindir. Pemandu bas cuma tersenyum sahaja. Dekat sini ni hutan tebal. Mana ada kampung dekat sini? Najib bersuara lalu merenung ke arah hutan tebal di kiri kanan jalan raya. Keadaannya amat menyeramkan dengan pokok-pokok besar. Apa yang terdengar ialah bunyi suara reriang rimba dan suara unta liar. Orang yang buta hati dan perasaan sahaja yang tak nampak kampung halaman makhluk lain. Orang yang hatinya suci dan hidupnya direstui Allah akan menemui makhluk lain selain daripada manusia. Ingat tu, selamat jalan. Hai, menyindir kami ni, kata saya. Tidak, aku ni bercakap sesuatu yang benar. Orang tua itu menolak tuduhan saya. Dia pun melangkah turun dari perut bas.
Bas pun bergerak. Dari jendela bas, saya lihat orang tua itu masuk ke dalam hutan tebal seperti orang berjalan di atas jalan raya. Dia melambaikan tangan ke arah penumpang yang berada dalam bas. Saya masih lagi ingat, tempat orang tua itu turun tidak jauh dari pekan kecil Batu Hampar. Kabarnya di situ sudah dijadikan pintu jalan untuk masuk ke pusat Darul Arkam. Agaknya, di kawasan Darul Arkam itu suatu ketika dahulu adalah kawasan perumahan orang tua misteri yang saya temui dalam bas satu ketika dahulu. Dalam sebulan 2 kali orang tua tu turun dan naik dekat sini, jawab Mak Tupai dalam logat Kedah. Oseh. Kalau macam tu kita ulang balik. Dalam sebulan ni lah 2 kali orang tua tu duduk naik turun kat sini, jawab Mak Tupai dalam logat Kedah. Dia pergi mana? Desak Najib. Kadang-kadang dia turun kat Pekan Leyak Terjun. Kadang-kadang dekat dengan tempat yang disebut Bendung Siam. Tapi tempat had dia turun tu semuanya kawasan hutan. Selain daripada dia, ada orang lain tak yang naik? Ada. Orang perempuan. Selalunya orang perempuan naik bas yang terakhir. Kadang-kadang Mak Tupai tidak meneruskan kata-katanya. Dia terus memaut steering bas dengan tenang dan aman. Kadang-kadang apa? Saya cuba mencungkil rahsia. Masa mereka ni naik, selalunya penumpang tak ramai. Paling tinggi pun 2 orang. Tapi bila dia ada dalam bas, satu bas jadi wangi. Mereka ni tak banyak cakap. Mereka bayar duit tambang, lepas tu terdengarlah mereka ni duduk berzikir. Ramai yang naik tu. Adalah kira-kira 10 sampai 15 orang. Kata saya lalu termenung panjang. Perkara macam ni memang perkara biasa buat kami, kata Mak Tupai. Dia terus memandu bas, merempur beberapa selekoh tajam. Mak Tupai senyum bangga. Menjelang waktu senja, barulah saya sampai di rumah. Datuk sudah menanti di kepala tangga. Wajahnya nampak serius sekali. Kamu dari mana ni, Tamar? Saya berhenti bercakap. Dari hutan air terjun. Saya tidak dapat memberikan jawapan segera. Rasa serba salah mula datang ke dalam diri. Memang pada awalnya saya mahu bercakap bohong dengan Datuk. Tetapi bila sudah begini keadaannya, saya tidak berdaya untuk berbohong. Ya, saya ke sana, Tok. Kamu berjudi? Tidak, saya cuma nak tengok saja, Tok. Apa yang kamu dapat? Susah nak cakap lah, Tok. Lagi sekali kamu pergi ke situ, aku serahkan saja kamu kepada polis. Biar kamu kena lock up. Suara Datuk cukup garang. Dia meninggalkan saya sendirian di kepala tangga. Datuk terus menuju ke masjid. Tanpa membuang masa, saya pun naik ke rumah. Saya segera mengambil kain basahan lantas menuju ke perigi. Kalau saya tidak mahu kemarahan Datuk berlarutan, saya mesti menghadirkan diri di masjid. Mesti solat maghrib bersama dengan para jemaah yang lain-lain. Mandi di telaga? Saya mula terdengar suara dalam keadaan hari yang beransur gelap. Saya toleh kiri, toleh ke kanan. Orang yang bersuara tidak juga saya temui. Saya persetankan sahaja tentang suara itu dan saya terus mandi. Kamu berkawan dengan dia? Saya pasti. Itu suara Amjal Kamal. Ni suara Amjal Kamal kena garau lagi ni. Dugaan saya tepat sekali. Amjal Kamal berdiri di hadapan saya sambil berpeluk tubuh. Kenapa? Saya tanya. Serentak dengan itu batang tubuh Amjal Kamal terus hilang. Apa yang kedengaran ialah suara ketawanya yang memanjang dan nyaring. Saya terasa tubuh dilempar dengan tanah liat keras yang datangnya dari setiap penjuru. Tanpa membuang masa, saya terus lari naik ke rumah dengan rasa cemas yang amat sangat. Nenek ketawa besar melihat telatah saya yang lucu. Apa yang dialami, saya ceritakan pada nenek. Saya merasa hampa dan kecewa sekali. Nenek tidak menerimanya dan menuduh saya ni lemah semangat. Nenek terus menggesa saya supaya segera pergi ke masjid. Saya tak ada pilihan dan terus patuh pada perintahnya itu. Saya bersyukur. Bila sampai di masjid, kemarahan Datuk terus reda. Dia masih lagi mahu senyum dengan saya. Malah selesai saja solat Isyak, saya dan Datuk pulang bersama.
Seperti selalu, bila jalan berdua-duaan dengan Datuk, dia tidak pernah sunyi memberikan nasihat dan petua kepada saya. 3 hari kemudian, tanpa disangka-sangka, saya terserempak dengan Wak Juno di hadapan dewan orang ramai. Dia berhenti di situ kerana mempamerkan barang-barang dagangannya seperti tikar, tudung saji, bakul, nyiru dan lain-lain. Ada sesuatu yang saya rasakan aneh pada Wak Juno. Selalunya, dia lebih banyak bercakap tentang barang-barang yang dijualnya. Ada waktunya dia bercerita pengalaman pahitnya menentang tentera Belanda di Jawa Tengah, terutama di daerah Solo. Tetapi, kali ini dia menceritakan pengalamannya membawa Amjal Kamal. Menurutnya, setelah Amjal Kamal naik kereta dengan ditemani oleh orang tua, dia terus memandu keretanya dengan tenang. Sepanjang perjalanan, orang tua tersebut terus memandang wajah Amjal Kamal tanpa berkata apa-apa. Cuma Amjal Kamal sahaja menjerit minta tolong dan ampun pada orang tua itu. Seperti ada sesuatu yang dilakukan oleh orang tua itu ke tubuh Amjal Kamal. Padahal anggota tubuh orang tua itu nampak tidak bergerak. Sesekali Amjal Kamal berjanji dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatannya yang lalu dan bersedia mahu bertaubat. Setiap kali Amjal Kamal menjerit, dia pasti akan terkencing. Akibat terlalu kerap menjerit dan kencing, bau air kencing itu bercampur dengan bau najis. Anehnya, Wak Juno tidak dapat menyatakan perkara yang tidak disenanginya itu kepada orang tua tersebut. Setiap kali dia mahu bersuara, kerongkongnya seperti tersumbat, macam ada sesuatu yang melekat di situ. Bila saya berhenti depan hospital, orang tua itu terus buka pintu dan keluar. Saya tengok dia bercakap sendiri seperti mengeluarkan perintah pada seseorang yang tiada di depannya. Wak Juno bercerita sambil angkat tangan kanan dan ke kiri. Air liurnya mercik ke arah orang yang berada di hadapannya. Saya bertambah minat untuk mendengarnya, lalu duduk bersila di tepi dewan orang ramai. Selesai sahaja dia bercakap, saya lihat 2 orang pekerja hospital bawa pengusung, lalu mengangkat orang yang sakit itu ke bilik pemeriksaan. Lanjut Wak Juno, wajahnya nampak resah. Dia renung kiri dan kanan, bimbang kalau orang tua tersebut muncul secara mengejut. Dalam nada suara yang merendah, Wak Juno terus bersuara. Saya bersungut pada orang tua itu tentang keadaan kereta yang penuh dengan air kencing dengan bau najis. Orang tua itu tersenyum. Lalu dia menumbuk pintu kereta belakang saya 2 kali berturut-turut. Lepas tu apa yang terjadi? Tanya seorang perempuan tua yang boleh dipanggil makcik. Bau air kencing dan najisnya hilang. Kereta saya kembali bersih. Orang tua itu bersalam dengan saya sambil mengulurkan wang. Saya tolak pemberiannya. Orang tua itu mengucapkan ribuan terima kasih. Lantas, dia hilang depan mata saya sendiri. Sambung Wak Juno. Semua biji mata orang ramai yang berada di situ separuh terbeliak. Ramai di antara mereka yang menggelengkan kepala. Di wajah mereka terbayang rasa takjub yang amat sangat. Wak Juno mengakui peristiwa yang terjadi di hadapan matanya itu membuatkan dia cemas dan badannya menjadi seram sejuk. Akhirnya dia menggeletar. Wak Juno segera mencari pekerja hospital yang mengusung Amjal Kamal tadi. Dengan diiringi pekerja hospital, Wak Juno dibawa ke wad Amjal Kamal ditempatkan. Pekerja hospital itu terkejut besar. Katil Amjal Kamal kosong. Kemana dia pergi Pekerja bertanya pada orang yang berdekatan. Tadi ada orang tua datang, bagi dia minum segelas air. Jawab orang yang ditanya. Lepas tu apa jadi? Desak pekerja hospital. Saya tengok si sakit tu terus baik dan minta ampun pada orang tua. Orang tua tu tampar mukanya sekali. Dia bangun dan terus keluar dari wad ni. Orang tua itu pergi ke mana? Tanya Wak Juno. Dia hilang dengan sekelip mata saja. Pekerja hospital dan Wak Juno saling berpandangan. Tanpa mengucapkan sesuatu, pekerja hospital meninggalkan Wak Juno sendirian di situ. Beberapa minit kemudian, Wak Juno meninggalkan wad tersebut dengan 1000 keanehan yang berserabut dalam tempurung kepalanya. Sejak kejadian itu, saya selalu rasa takut. Bawa kereta seorang diri pun rasa cemas. Saya rasa macam ada orang yang ikut. Begitulah Wak Juno membongkar pengalamannya pada para pelanggannya. Sekarang ni awak ingat, orang tua tu ada tak dekat sini? Satu pertanyaan nakal dari pelanggan Wak Juno.
bukan pertanyaan yang ikhlas. Orang tua itu mempersendakan Wak Juno. Sebagai orang yang kaya dengan pengalaman dan kerana kehidupan manusia, Wak Juno hanya tersenyum sahaja. Bagi orang yang tidak pernah mengalaminya, tentu tidak mahu percaya. Jadi terpulanglah. Wak Juno merendah diri. Dia terus mengemaskan barang-barang dagangannya untuk dimuat ke dalam kereta. Wak Juno! Wak Juno! Jerit Udin Tarzan yang muncul secara tiba-tiba. Keadaan diri Udin Tarzan kali ini agak berbeza dari apa yang pernah saya lihat. Udin Tarzan bercakap agak sopan, tidak membanggakan diri. Dari wajahnya saya lihat dia sedang menghadapi tekanan perasaan yang amat sangat, sentiasa resah dan cemas. Kali ini Udin Tarzan memakai baju Melayu potongan teluk belanga warna merah jambu serta bersongkok lebay warna hijau. Sekali pandang, memang dia nampak macam orang alim atau orang yang baik-baik. Mungkin kerana jarang bertemu atau tidak pernah bertemu dengan orang yang menyebut namanya, membuatkan Wak Juno termenung sejenak seperti mengingati sesuatu. Ya, saya dah lupa. Di mana kita pernah berjumpa? Apa kabarnya sekarang? Wak Juno hulurkan tangan pada Udin Tarzan. Tetapi Udin Tarzan seperti keberatan untuk menyambut huluran tangan dari Wak Juno. Akhirnya, Udin Tarzan terpaksa menyambutnya dengan perasaan sepenuh hati. Wak mungkin tak kenal dengan saya, tapi saya kenal dengan Wak. Maklumlah, Wak kan orang yang berdagang, ujar Udin Tarzan. Wak Juno terus mengedutkan dahinya. Iya, saya ingat. Awak pernah cekak leher baju saya. Awak tekan mata pisau belati ke leher saya. Kemudian awak ambil duit jualan tikar saya. Kira-kira RM200. Suara Wak Juno tersekat-sekat.